College Segi menjadi destinasi Digistart at Work minggu ini. Tapi sebelum tu, pastikan kawan-kawan dah pun menjadi teman Facebook dan Twitter Digistart Teen Malaysia. Kerana selain bersiaran mingguan di TV2, kawan-kawan juga boleh mengikuti perkembangan dunia multimedia dan juga hasil kreatif rakan remaja kita melalui Facebook dan Twitter kami. Contohnya macam minggu ini, Digistart Teen menjemput kawan-kawan ke Balai Seni Visual Negara. Tempat di mana seorang lagi rakan Digistart Teen Malaysia iaitu Muhammad Nur, penuntut Diploma Multimedia Kreatif di College Segi, mendapat ilham untuk menghasilkan sebuah laman web berasaskan poster. Macam mana ceritanya tu? Sekejap je lagi, sebab sekarang ni Muhammad Nur tengah sibuk mengumpul bahan untuk dimuatkan dalam laman web dia nanti. Sementara tu, jom kita sama-sama hayati pameran kuasa, harapan dan tanah yang sedang berlangsung di Balai Seni Visual Negara. Bagi kawan-kawan yang belum lagi sampai ke sini, eloklah luangkan masa ke Balai Seni Visual Negara. Kerana di sini ada pelbagai himpunan warisan seni visual yang mencerminkan kreativiti dan hasil seni budaya dari dalam dan luar negara. Tetapi gambar residen British ni dah tak ada lagi lah masa kawan-kawan datang nanti, sebab pameran di sini sentiasa berubah mengikut kalender semasa. Sebab itulah Muhammad Nur dan kawannya Lutfi bergambar sakan di setiap sudut pameran. Tapi jangan lama-lama, mentor tu dah lama menunggu. Kan dah betul? Jangan buang masa. Ceritalah, apa idenya? Konsep apa? Idea. So idea saya tak saya tekankan kali ini projek lebih kepada website. Saya pilih satu produk, ini poster dan saya nak ingin komersialkan dia. Menarik. Lagi? di television yang ada sekarang ni, so kita jadi tahun ni kan dia masih dari segi website, so senang orang lagi senang search, cari di internet lah. Kawan-kawan faham ke apa yang dimaksudkan dengan laman web ini? Website ni salah satu medium kira dah jadi trend untuk zaman sekarang kan. Saya nak buat web tentang poster, maksudnya poster-poster yang ada di Malaysia ni, maksudnya di macam movie punya poster ataupun muzik ke apa ke, so kita nak compile jadi satu website yang berkaitan dengan poster sahaja. Poster ni lebih kepada kolektor sebenarnya kan, saya pengen pengumpul, so macam diorang nak senang cari, diorang surf je internet. So potensi untuk web poster ni saya rasa macam benda ni baru, kalau kata dari segi pendedahan yang sekarang ni macam boleh dicetak sendiri, tapi kita pentingkan dari segi kualiti lah, kualiti percetakan tu kan. Bagaimana pula dengan pengkalan data untuk akses maklumat? Buat web ni agak rumit sebab dia banyak gunakan action script, coding semua apa semua kan. Tapi sekarang dah mudah lah, ada macam menggunakan button-button macam flash ke apa kan. So macam yang untuk simple website yang mudah punya tak ada masalah. Sebuah laman web yang menarik bergantung kepada strategi penyampaian maklumat yang tepat. Jadi, apa yang perlu Muhammad Nur lakukan sekarang ialah merangka dan merancang isi kandungan dan maklumat yang perlu ada dalam laman webnya. Semuanya ini perlu dipersembahkan menerusi papan cerita. Dah selesai semua tu, barulah Muhammad Nur boleh memuat naik idea yang ada di papan cerita ke atas layar skrin komputernya. Perkara asas untuk Muhammad Nur lakukan sekarang ialah mengatur rupa bentuk paparan, saiz media serta proses pembangunan prototype atau template bagi laman web yang akan dibangunkannya nanti. Bagi fasa ini, nampaknya Muhammad Nur bijak menggabungkan warna dengan penggunaan ruang mengikut susun atur pelbagai media. Untuk memudahkan kerja, dia hanya menggunakan grafik bersaiz kecil bagi menjimatkan masa semasa muat naik imej.
Melalui saiz imej paparan inilah nanti akan menentukan kedudukan atau susunan poster dalam laman web Muhammad Noor. Di mana setiap konsep rangka bingkai ini mewakili satu tajuk ataupun poster dan pautan yang dipilih. Di samping itu, setiap saiz bingkai ini juga akan menuju atau mewakili bilangan muka surat dan maklumat mengenai laluan capaian secara terus yang berpusatkan pengguna. Ciptaan halaman muka surat inilah yang dikenali sebagai kandungan. Bila dah siap bahagian kandungan, kini tibalah masanya untuk Muhammad Noor menyunting bahan yang telah direkodkan. Di mana melalui perisian yang digunakan ini, Muhammad Noor bukan sahaja dapat menyunting bentuk atau saiz huruf yang digunakan, tetapi dalam waktu yang sama, perisian ini juga memudahkan proses mencantikkan imej latar belakang sesuatu halaman. Selepas selesai menyunting, barulah Muhammad Noor boleh memindahkan fail-fail webnya itu ke dalam pelayan web. Tips dari Digistart Teens untuk rakan-rakan yang ingin mengikut jejak kreatif Muhammad Noor ialah pastikan kawan-kawan cuba dahulu gambaran laman web yang dibangunkan pada bahagian ulang tayang atau preview. Supaya apa yang kita lihat itulah yang akan dilihat oleh pengunjung halaman yang dibina melalui pelayar web. Satu lagi, jangan takut untuk mencuba kerana proses pembikinan laman web ialah proses cuba dan terus mencuba. Lepas tu, periksa laman web yang dibangunkan berkali-kali sebelum disiarkan secara online atau dalam talian seperti mana yang dilakukan oleh Muhammad Noor. 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일. Masih di Kulit Segi, tetapi kali ini idea kreatifnya ialah montaj yang dihasilkan oleh Daniel Fatullah. Itulah serutan montaj yang dihasilkan oleh Daniel Fatullah, seorang lagi pelajar diploma multimedia Kulit Segi, Seri Kembangan, iaitu sebuah lagi institut pengajian tinggi swasta yang berjaya melahirkan insan-insan kreatif yang mahir mengaplikasikan teori multimedia yang sepadan dengan keperluan industri. Apa yang saya akan persembahkan ni pasal text animation ataupun montaj lah. Ya, montaj ni apa yang biasa. Bagi saya, ya, benda ni macam orang tak banyak tahu tau montaj tu apa. Bila kita tanya semua orang montaj tu apa, kan? Mesti tak tahu. So bagi saya benda ni macam sesuatu yang baru lah bagi saya kan. Itu pasal sonok. Sebenarnya montaj ini bukanlah baru dalam industri perfilman ataupun penyiaran. Ia telah pun diperkenalkan sejak tahun 1920-an lagi. Yang mana secara ringkas, montaj ini bermaksud satu teknik penyuntikan berulang untuk mendapatkan kesan visual serta bunyi bagi menyampaikan maksud keseluruhan sesuatu cerita atau filem. Ia boleh dipersembahkan dengan visual maupun teks sahaja. Seperti mana sedutan awal tadi. Awak semua dah tengok contoh-contoh hasil projek daripada penggunaan animasi dan juga multimedia projek. So, saya minta awak semua come out dengan new fresh idea dan present dekat saya idea yang awak nak buat untuk next projek awak.
Dari perbincangan tadi, akhirnya Daniel dah pun jumpa idea yang dicari-carinya. Okey Daniel, ceritakan tentang idea awak. Okay. Macam saya lebih berminat dengan data sekuen ataupun montaj. Sebab pematian saya tengok benda ni dalam Israel masih kurang. So benda ni amat diperlukan lah. Selain daripada papan cerita, satu perkara yang amat penting sekali dalam menghasilkan montaj adalah konsep. Kerana montaj berperanan untuk memberi gambaran awal atau imej kepada sesuatu cerita dan juga menjelaskan kandungan bahan yang menyusul selepas itu. Okay, I think it's a good idea. So kita boleh improvise next time untuk next perbincangan nanti. So nanti kita akan carry on dengan awak punya idea ni. Menyahut cabaran mentornya Cik Nurul Ain, inilah yang dilakukan oleh Daniel. Berdiri berjam-jam di tepi jalan raya, semata-mata untuk melihat paparan visual iklan di papan elektronik yang ada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ini. Kalau kawan-kawan nak tahu, masa ni Daniel memang menjadi tumpuan pengguna jalan raya yang lalu lalang. Tetapi demi tugasan akhirnya, Daniel dah tak kisah lagi. Janji dia dapat memberikan sesuatu yang menarik atau yang selalu Daniel sebut pada Digista Teens lain daripada biasa. Untuk memberi kelainan kepada sentuhan kreatifnya ini, Daniel memilih konsep ala-ala typokinetik dalam menghasilkan satu persembahan montaj. Maknanya, Daniel hanya menggunakan teks sahaja dalam melahirkan maksud penampilan kreatifnya itu. Cuma bezanya setiap huruf atau font yang digantung menjadikan jalinan teks itu mampu menyampaikan maksud cerita. Walaupun yang dizahirkan hanya dengan menggunakan kesan visual sahaja. Tetapi momentum pergerakan yang dihasilkan oleh Daniel cukup untuk menarik perhatian penonton supaya terus untuk duduk di depan TV. Pun begitu, sebenarnya kerja kreatif ini memerlukan masa yang panjang untuk menyiapkannya. Walaupun untuk tempoh 5 saat, nasib baik Daniel menggunakan perisian Sony Vegas Pro. Okey, sekarang ni saya tengah menghasilkan sebuah montaj dengan menggunakan Sony Vegas Pro edisi 2011. Okey, apa yang saya dapat kat Sony Vegas ni ia lebih mudah daripada After Effects sebab efek-efek yang ada dalam ni semuanya dah siap lah berbanding After Effects yang perlu efek dia kena animate satu persatu lah. Itulah cabarannya untuk menghasilkan sebuah montaj. Walaupun kawan-kawan tonton tak sampai 1 minit, tapi proses pembikinannya sangat rumit. Untuk menghasilkan satu kerja kreatif yang berseni dan berkualiti, Daniel bukan saja perlu fokus kepada apa yang dilakukan. Tetapi dia juga kena peka dengan setiap jalinan atau cantuman bahan supaya hasilnya satu komposisi visual yang menarik. Dari visual membawa kepada kesan audio, kedua-duanya penting dalam memastikan persembahan montaj Daniel nanti. Barulah montaj yang dihasilkan akan melekat pada ingatan penonton sampai bila-bila.
Inilah dia bahan cerita Creatins minggu ini. Kisah kerusi boyan bayi yang dihasilkan oleh pelajar Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina Universiti Putra Malaysia. Inovasi berbentuk aksesori keperluan bayi ini adalah hasil ciptaan Kadri Basri, yang mana sebelum Bosio dicipta, Kadri telah pun melakukan pelbagai penyelidikan. Baik dari sudut psikologi bayi ketika membesar sehinggalah skop pasaran barangan keperluan bayi yang sedia ada. Dari sinilah Kadri mendapat ilham untuk mencipta Bosio, iaitu sebuah kerusi kenderaan untuk bayi yang juga boleh dimanfaatkan sebagai boyan yang mesra pengguna, ergonomik serta selamat kerana saiznya yang praktikal bagi bayi berumur sebulan sehingga 1 tahun. Tapi yang uniknya ialah dari segi ciri bentuknya yang futuristik. Kerana menurut Kadri, konsep futuristik ini bukan sahaja sesuai dengan alam kanak-kanak, tetapi juga mampu untuk memberi impak kepada trend gaya ibu bapa yang menggunakannya. Untuk itu, Kadri telah banyak menghabiskan masanya membuat penyelidikan dalam bentuk reka cipta produk sebelum dia dapat menghasilkan satu rekaan yang menarik ini. Bosio ni actually dia sebenarnya adalah produk yang saya inspired untuk buat sebab saya nak tackle penyelesaian kepada masalah rutin harian inilah manusia. So daripada pemerhatian juga saya mendapat idea untuk membuat ni sebab saya melihat dari banyak aspek, banyak sudut juga dan pemilihan untuk produk ni juga saya cuba untuk memilih produk yang belum pernah dibuat oleh pelajar-pelajar senior saya lah. Itu antara sebab saya memilih untuk membuat produk seperti ini. Untuk menterjemahkan hasrat pensyarahnya ini, Kadri juga terpaksa membuat kajian dari sudut pasaran. Masa tu lecturer menasihatkan supaya kami semua untuk memilih tidak memilih transportation sebab final project kalau boleh kita nak bring forward untuk future yang inilah betul-betul lah. So produk yang kita betul-betul nak nampak dia punya future dari segi arah tuju yang seterusnya lah selepas final year project. Bagi memastikan produk yang dicipta ini dapat dikomersialkan, Kadri sendiri turun padang menyiapkan binaan asas Bosio. Bagi Kadri, ini adalah satu kepuasan walaupun terpaksa duduk di bengkel pertukangan berhari-hari. Kerana dengan cara ini sahaja, Kadri dapat mengenal pasti dan terus membaiki mana yang kurang dalam rekaannya itu.